Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Laila Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia Gombak Selangor. Rasa tenang je hari ini bila bersama dengan Cikgu Laila untuk kita menghadapi peperiksaan untuk mata pelajaran Geografi Semester 3. Okey Cikgu, untuk segmen ini pula apakah yang akan kita bincangkan? Okey Lokman. Baik, untuk segmen ini pula, apa yang saya akan cuba tekankan ialah saya akan membawa pelajar bagaimana kita untuk menjawab soalan berdasarkan kepada kata tugas yang dikeluarkan oleh soalan itu. Okey, baik. Kita tengok Sebelum itu, peringatan kepada semua calon-calon pelajar-pelajar yang akan menuju ke peperiksaan ini. Apa yang cikgu nak ingatkan pertama sekali ialah semua pelajar seharusnya dapat menguasai sukatan pelajaran. Sebab bila kita dapat menguasai sukatan pelajaran itu, kita akan dapat menjawab soalan dengan baik. Betul. Yang kedua ialah pelajar seharusnya boleh menghafal konsep-konsep dalam sukatan itu. Dan yang ketiga ialah memahami hasil pembelajaran dan catatan yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Bermakna sukatan pelajaran itu adalah merupakan teks untuk pelajar bagi memahami konsep-konsep apakah soalan yang bakal ditanya dalam peperiksaan nanti. Baik, pelajar. Apakah dia bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam kertas semester 3 ini? Antara soalan yang akan dikemukakan ialah soalan konsep ataupun soalan maksud. Yang kedua ialah kita melihat soalan iaitu saling kaitan antara sistem fizikal dan juga alam sekitar manusia. Yang ketiga, soalan kesan. Soalan yang keempat ialah langkah mengatasi. Dan yang kelima, apakah dia cabaran-cabaran yang akan dihadapi. Baik. Jadi, kita lihat pelajar semua. Ini adalah merupakan kata tugas yang akan terdapat dalam soalan dan pelajar seharusnya memahami kata tugas ini. Apabila pelajar memahami kata tugas ini, pelajar akan tahu bagaimana cara untuk menjawab soalan. Sebab cikgu dah maklumkan bahawa untuk kertas ini soalannya adalah merupakan soalan yang berbentuk struktur. Baik. Soalan yang akan ditanya dalam soalan yang akan ditanya adalah nyatakan, senaraikan, namakan, berikan dan kenal pasti. Kata tugas yang kedua, terangkan konsep ataupun maksud. Yang ketiga, huraikan, jelaskan, terangkan mengapakah. Soalan kata tugas seterusnya ialah cadangkan. Dan yang kelima, kata tugasnya ialah bagaimanakah. Baik. Sekarang, cikgu akan menerangkan kepada pelajar bagaimana menjawab soalan berdasarkan kepada kata tugas yang telah cikgu terangkan tadi. Baik, kita bermula dengan soalan yang pertama, iaitu soalan aras rendah, iaitu soalan nyatakan, senaraikan, namakan dan kenal pasti. Baik, macam mana cara untuk menjawab soalan ini? Untuk menjawab soalan ini, calon tidak perlu membuat huraian dalam jawapan. Bermakna calon tak perlu jawab jawapan yang panjang. Hanya nyatakan sahaja jawapan itu seperti contoh yang cikgu tunjukkan. Contoh soalan. Nyatakan 3 unsur cuaca dalam sistem atmosfera. Markahnya adalah 3. Jadi apa yang perlu calon jawab? Jadi terus nyatakan suhu, kepasan atau hujan atau salji, kelembapan udara, angin, litupan awan ataupun bahangan suria. Bermakna calon pilih 3 daripada yang cikgu senaraikan ini. Tak perlu menghurai dengan jawapan yang panjang. Hanya menyebut satu perkataan ini bagi menjawab soalan ini. Kita tengok contoh seterusnya. Berikan 2 kepentingan ekosistem paya terhadap kehidupan manusia. Jadi, kat sini kalau kita lihat dua kepentingan. Kemudian satu lagi ialah
Okey, yang ini kita lihat kepada ekosistem paya, iaitu berikan 2 kepentingan ekosistem paya kepada kehidupan manusia. Jadi, jawapannya hanya beri sahaja, contoh sebagai sumber protein. Okey, ataupun sumber ubat-ubatan. Okey, mengawal banjir. Okey, sumber ekonomi, mungkin dapat pendapatan, dan satu lagi menyediakan bekalan air. Cuma yang calon kena faham ialah ekosistem paya tersebut. Okey. Baik, seterusnya ialah nyatakan 2 aktiviti manusia yang menyumbang peningkatan sisa pepejal ke dalam sungai. Ya, soalan mudah kan? Pelajar? Jadi hanya menyatakan saja, contoh jawapan yang cikgu berikan hanyalah pelajar hanya menyebut aktiviti domestik, aktiviti pembinaan, aktiviti perniagaan, aktiviti perindustrian ataupun aktiviti pelancongan. Cikgu senaraikan jawapan, tetapi pelajar hanya memilih 2 saja daripada aktiviti yang disenaraikan. Tidak perlu menghurai dengan panjang. Hanya menyebut saja aktiviti yang terlibat. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Nyatakan 2 kerjasama antarabangsa yang memberikan tumpuan khusus kepada isu perubahan iklim. Jadi, diminta 2 kerjasama. Jadi, bila pelajar menjawab, hanya nyatakan saja contoh yang cikgu bagikan di situ ialah Protokol Montreal atau Protokol Kyoto ataupun persidangan Copenhagen. Jadi, pelajar hanya sebut sahaja 2 kerjasama ini tanpa menghuraikan dengan panjang lebar. Seterusnya, ini adalah merupakan kata tugas yang soalan seterusnya. Okey, terangkan konsep dan maksud. Untuk soalan konsep dan maksud ini, pelajar seharusnya memberi maksud yang seerti dengan soalan yang ditanya. Jadi contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem buatan manusia? Jadi kat hujung ni kalau pelajar lihat ada 3 markah. So bila ada 3 markah, macam mana kita nak mendapatkan penjelasan maksud dengan perkataan seerti? Jadi ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia. Ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia. Jadi 3 markah di situ, ekosistem. Jadi bermaksudnya ekosistem buatan manusia itu seerti. Maksudnya ialah ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan saling bergantungan antara sistem? Apakah yang dimaksudkan dengan saling bergantungan antara sistem? Jadi jawapan yang seerti dengan soalan ini yang membawa kepada 3 markah ialah saling interaksi antara angkubah-angkubah atau komponen atmosfera, biosfera, hidrosfera, litosfera dalam alam sekitar fizikal. Kita nampak saling bergantungan antara sistem. Maksud dan konsepnya ialah interaksi. 1 markah. Kita nyatakan angkubah-angkubah yang terlibat. Sama ada kita nyatakan angkubah ataupun komponen-komponen dalam sistem itu dalam alam sekitar fizikal. Jadi ada 3 markah kat sini untuk menjawab soalan apakah yang dimaksudkan. Okey, seterusnya. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan ekologi? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ekologi? Ekologi. Apakah maksudnya? Yang seerti. Maka jawapan yang cikgu sediakan, ia merupakan kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya. Ataupun pelajar boleh jawab antara biotik dan juga abiotik. Untuk 2 markah, ini jawapannya. So, kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya atau biotik dan juga abiotik. Okay. Soalan seterusnya. Okay. Soalan yang sama tetapi menggunakan kata tugas yang berlainan. Okay. Takrifkan konsep pembangunan lestari, juga 2 markah. Okey, apakah jawapannya? Merujuk kepada pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang.
Jadi, pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini 1 markah, kemudian diikuti menjejaskan kepentingan tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. Baik, seterusnya. Okey. Baik, cara menjawab berdasarkan kata tugas soalan yang seterusnya ialah huraikan atau jelaskan, terangkan mengapakah. Huraikan, jelaskan, terangkan mengapakah. Baik, soalan ini sekiranya soalan menggunakan kata tugas ini, maka jawapan pelajar seharusnya memerlukan fakta dan huraian. Dan beri contoh jika perlu. Jadi, kalau kita tengok contohnya, huraikan 2 kepentingan ekosistem hutan terhadap aktiviti manusia. Huraikan 2 kepentingan ekosistem hutan terhadap aktiviti manusia. Jadi cikgu dah kata tadi, dia memerlukan jawapan perlu ada fakta dan perlu ada huraian. Jadi huraikan 2 kepentingan ekosistem terhadap aktiviti manusia merujuk kepada menyediakan sumber kayu kayan. Menyediakan sumber kayu kayan, ini adalah fakta. Dan tadi jawapan perlukan huraian. Jadi menyediakan sumber kayu kayan sebagai fakta dan huraiannya iaitu dalam aktiviti manusia merujuk kepada pembalakan ataupun perusahaan kecil dan sederhana sebagai huraian. Ini sebagai fakta, ini sebagai huraian yang akan membawa 2 markah. Seterusnya, kepentingan ekosistem hutan ialah sebagai kepelbagaian flora dan fauna. Ini adalah fakta. Jadi huraiannya untuk apa? Sebagai aktiviti manusia, kepentingannya adalah sebagai kawasan pelancongan, perubatan dan menyediakan makanan. Contoh, kalau pelajar nak buat lebih baik lagi, flora dan fauna. Keindahan hutan, tumbuh-tumbuhan merujuk kepada kawasan pelancongan. Di dalam hutan juga ada tumbuhan herba yang boleh dijadikan sebagai sumber perubatan. Begitu juga untuk jawapan yang ketiga. Fakta kepentingan ekosistem hutan adalah sebagai sumber air. Menyediakan air. Menyediakan air kepada aktiviti manusia. Jadi air itu digunakan apa untuk aktiviti manusia? Iaitu digunakan dalam kegiatan domestik, iaitu pertanian dan juga pelancongan. Baik, seterusnya. Jelaskan 2 aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Dalam soalan ini, pelajar kena faham apa dia aktiviti manusia dan apa dia ekosistem akuatik. Bermakna apa aktiviti manusia yang boleh mengganggu ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik merujuk kepada hidupan yang terdapat dalam air. Jadi, yang pertama sekali kalau kita lihat, aktivitinya ialah pertanian sebagai fakta. Dan kemudian, penggunaan racun dan baja kimia menyebabkan air masuk ke dalam sungai yang menyebabkan kerosakan kepada ekosistem akuatik. Jadi, faktanya ialah pertanian. Inilah dia aktiviti yang menyebabkan keseimbangan ekosistem akuatik itu akan terjejas. Yang kedua, aktivitinya ialah perindasian. Jadi, bagaimana perindasian itu boleh menjejaskan ekosistem tasik? Jadi, sisa toksik ataupun bahan kimia yang dialirkan daripada kilang akan masuk ke dalam sungai menyebabkan berlakunya gangguan kepada ekosistem akuatik. Yang ketiga, penternakan. Ini biasanya penternakan adalah penternakan haiwan. Contohnya mungkin penternakan lembu, kambing dan sebagainya. Yang mana kita lihat, bagaimana penternak itu boleh mengganggu ekosistem akuatik. Di mana najis ternakan, contohnya sisa pembersihan kandang, kemudian disalurkan ke dalam sungai. Bila masuk ke dalam sungai, ia akan mengganggu kepada ekosistem akuatik. Ada faktanya, ada huraiannya. Maka pelajar akan dapat menjawab dengan baik. Seterusnya, huraikan 2 cabaran untuk mengekalkan ekosistem tanah tinggi. Cabaran. Apakah cabaran bagaimana nak mengekalkan ekosistem tanah tinggi dari dimusnahkan? Jadi, baik. Antara contohnya ialah akibat daripada peningkatan jumlah penduduk. Penduduk semakin ramai. Apabila penduduk semakin ramai, sebagai faktanya,
kawasan ekosistem tanah tinggi itu perlu ditebus guna untuk membuka kawasan pertempatan atau pemandaran. Bermakna terpaksa inilah cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan ekosistem disebabkan jumlah penduduk semakin meningkat, keperluan terhadap pertempatan dan pemandaran juga diperlukan. Okey, kemudian pembukaan atau peluasan kawasan pertanian. Okey, pembukaan atau peluasan kawasan pertanian, buka kawasan pertanian di tanah tinggi. Kenapa? Sebab bila penduduk semakin bertambah, maka perlu sumber makanan, ekosistem tanah tinggi itu perlu diubah. Jadi nak tak nak, inilah cabaran yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga ialah pembangunan fizikal, iaitu menyediakan jalan raya, infrastruktur bagi memenuhi permintaan pelancong di kawasan tanah tinggi. Ini adalah cabaran. Perlu ada faktor dan perlu ada huraian. Okey. Yang seterusnya, terangkan 2 kesan negatif. Nampak pelajar ya? Yang ini terus diminta kesan negatif. Okey, kesan negatif aktiviti pembinaan landasan kereta api terhadap alam sekitar fizikal. Jadi, seperti yang cikgu terangkan tadi, ada fakta, ada huraian. So, cikgu dah tunjukkan di sini peningkatan suhu tempat akibat daripada penebangan hutan untuk pembinaan, pergerakan jisim, bila aktiviti menebuk bukit, meratakan tanah, memecahkan batuan dan penebangan. Kemudian aktiviti yang negatifnya ialah banjir, menyebabkan penambakan yang menghalang laluan air. Dan akhir sekali, kalau kita tengok untuk soalan ini, mengapakah pembinaan kawasan pertempatan masih dilaksanakan di kawasan yang berisiko? Sama juga pelajar, perlu ada faktor, perlu ada fakta dan perlu ada huraian. Jadi contohnya cikgu senaraikan, contohnya persaingan guna tanah, persaingan dengan sektor lain sebagai fakta, huraiannya disebabkan tanah terhad. Seterusnya, perkembangan teknologi dalam pembinaan, walaupun kawasan itu berisiko, tetapi akibat daripada perkembangan teknologi itu boleh dijalankan pembinaan. Dan akhir sekali, penduduk yang semakin bertambah menyebabkan permintaan perumahan sangat tinggi, menyebabkan pembinaan masih dilakukan di kawasan berisiko. Banyak yang kita belajar di segmen ini, iaitu antaranya kata tugas dalam soalan untuk huraikan, jelaskan, terangkan mengapakah perlu kepada fakta dan juga huraian. Okeylah, kita nak berjadah seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM